Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Nabilah binti Nur Huzaiman bersama dengan rakan-rakan saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk organisasi kurikulum sejarah bagi kursus SJHK 3063 kurikulum sejarah sekolah rendah. Dan apa yang akan kami bentangkan ini adalah merangkumi beberapa perkara seperti yang pertama, pengenalan, yang kedua, kandungan kurikulum sejarah, yang ketiga, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, yang keempat, kemahiran pemikiran sejarah dan akhir sekali ialah rujukan. Yang pertama sekali ialah pengenalan. Organisasi kurikulum. Kurikulum Standard Sekolah Rendah atau lebih dikenali sebagai KSSR, mata pelajaran sejarah adalah mencakupi ilmu pengetahuan iaitu kandungan, asas kemahiran pemikiran sejarah iaitu kemahiran, penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik bagi memupuk minat murid terhadap sejarah. Berikut ni adalah merupakan organisasi kurikulum yang merangkumi 3 aspek utama, iaitu yang pertama, kandungan kurikulum sejarah, yang kedua, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, yang ketiga, asas kemahiran pemikiran sejarah. Dan di bawah aspek kandungan kurikulum sejarah terdapat 3 perkara, iaitu sejarah awal negara, kedaulatan negara dan juga kemakmuran negara kita. Manakala di bawah elemen kewarganegaraan dan juga nilai sivik terdapat 7 perkara, iaitu kongsi sejarah, kongsi nilai, kongsi masa depan, perasaan kekitaan, komitmen, kesetiaan dan akhir sekali keterikatan emosi kepada negara. Yang kedua pula ialah berkaitan dengan kandungan kurikulum sejarah. Kandungan kurikulum sejarah sekolah rendah ni adalah menggunakan pendekatan kronologi, dan persembahan kandungan adalah lebih berfokuskan tentang sejarah negara yang disepadukan dengan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan murid tentang nilai jati diri dan juga semangat patriotik. Kandungan kurikulum sejarah. Sebagaimana yang kita tahu, sejarah ni mula diajar di sekolah rendah ketika murid berada di tahap 2, iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Bagi tahun 4, temanya adalah berkaitan dengan sejarah awal negara. Tahun 5, temanya adalah berkaitan dengan kedaulatan negara. Dan tahun 6 pula, kemakmuran negara kita. Yang ketiga pula adalah berkaitan dengan elemen kewarganegaraan dan juga nilai sivik. Penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik melalui mata pelajaran sejarah di sekolah rendah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang bersatu padu, berbangga sebagai rakyat Malaysia, setia kepada negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin dan aktif, dan akhir sekali bermaklumat dalam mengamalkan dan menghayati ciri-ciri warga negara yang cemerlang. Dan pelaksanaannya adalah secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dimensi kewarganegaraan. Penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik adalah menggunakan dimensi kewarganegaraan. Elemen ini merujuk kepada bangsa yang mendiami suatu lingkungan geografi yang memiliki etos sebagai penjamin hubungan antara etnik yang mendiaminya. Dan di Malaysia, rakyat adalah terdiri daripada pelbagai etnik, budaya dan juga agama. Matlamat utama penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam kurikulum sejarah adalah untuk membentuk warga negara yang berketerampilan dan bermaklumat seperti berikut. Ada 7 dimensi kewarganegaraan yang digariskan, iaitu yang pertama, perkongsian sejarah. Ciri-cirinya ialah mengetahui dan memahami sejarah pembentukan negara, iaitu berbangga dengan sejarah asal-usul negara, menghargai kewujudan dan kegemilangan kerajaan Melayu tradisional, mengambil iktibar kesan penjajahan kuasa luar ke atas negara, menghayati peristiwa kemerdekaan negara dan akhir sekali memelihara warisan negara. Dimensi kewarganegaraan yang kedua pula ialah perkongsian nilai. Ciri-cirinya ialah mengamalkan sikap dan perlakuan yang berhemah, iaitu menyanjungi prinsip rukun negara, menghormati kepelbagaian agama dan budaya, berbangga dengan lambang dan simbol negara. Dimensi kewarganegaraan yang ketiga pula ialah perasaan kekitaan.
Iaitu ciri-cirinya ialah membentuk sikap sepunya dan kebersamaan seperti menghormati amalan kepelbagaian kaum, budaya dan juga agama, berbangga dengan hari kemerdekaan, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan akhir sekali berbangga dengan pencapaian negara. Dimensi kewarganegaraan yang keempat pula ialah perkongsian masa depan. Ciri-cirinya ialah membina keyakinan dan tanggungjawab mencorakkan negara pada masa depan, iaitu seperti menghormati masyarakat pelbagai kaum, memakmurkan ekonomi negara dan mengekalkan warisan negara. Dimensi kewarganegaraan yang kelima pula ialah kesetiaan. Itu ciri-cirinya ialah memupuk kepercayaan kepada Tuhan dan juga memupuk perasaan taat dan setia pada negara, iaitu seperti mematuhi perintah Tuhan, mentaati raja dan negara, menghormati pemimpin negara dan mematuhi undang-undang dan peraturan negara. Dimensi kewarganegaraan yang keenam pula ialah tanggungjawab warga negara. Ciri-cirinya ialah mengetahui dan memahami tanggungjawab sebagai warga negara dengan sepenuh hati, seperti mempertahankan identiti negara, mempertahankan warisan negara dan juga menerima perbezaan kaum, budaya dan juga agama. Yang terakhir sekali ialah keterikatan emosi kepada negara. Ciri-cirinya ialah mempunyai perasaan cinta akan negara yang mendalam dan berusaha untuk mempertahankannya, iaitu seperti menghargai sejarah asal-usul negara, menghargai warisan negara, menghargai identiti negara, menghayati prinsip rukun negara, bersyukur dengan keharmonian kaum, bersyukur dengan kemajuan ekonomi dan akhir sekali berbangga dengan pencapaian negara. Baiklah, slide seterusnya pula akan disambung oleh Siti Nur Afika. Baiklah, saya Siti Nur Afika binti Sabri akan sambung pada bahagian seterusnya, iaitu bahagian panduan pelaksanaan penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pada bahagian ini merupakan kaedah untuk melahirkan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik kepada murid. Dan murid-murid perlu melakukan aktiviti seperti soal jawab, kajian kes, pemerhatian dan kaedah-kaedah lain. Aktiviti-aktiviti ini mengikut kreativiti guru dan tahap kebolehan murid semasa pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru memilih satu tajuk iaitu zaman air batu. Kemudian guru menyatakan soalan seperti menyatakan keperluan menghargai alam sekitar kepada murid-murid. Kemudian murid-murid ini perlu menjawab soalan-soalan tersebut. Antara bentuk soalan yang boleh ditanya seperti yang pertama, adakah kita perlu menjaga alam sekitar? Yang kedua, mengapakah anda perlu menghargai keindahan alam sekitar? Dan soalan terakhir yang ketiga, guru juga boleh menanyakan bagaimana anda dapat menyatakan rasa bangga terhadap keindahan alam sekitar. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian kemahiran pemikiran sejarah. Pada bahagian ini menyatakan bahawa mata pelajaran sejarah mempunyai terstruktur disiplin yang sistematik bagi mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan asas-asas kemahiran yang perlu murid-murid dapat seperti kemahiran pemikiran sejarah iaitu KPS. Ianya merupakan satu proses kognitif yang membolehkan murid meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan bimbingan guru. Seterusnya, KPS ini juga membantu murid memahami bagaimana sejarawan menggabungjalinkan peristiwa lalu dengan menggunakan bukti-bukti sejarah. Ia bertujuan untuk menentukan signifikan sesuatu peristiwa yang lebih ke arah meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif. Penguasaan kesemua elemen ini dalam kemahiran ini membolehkan murid dapat melihat sesuatu peristiwa sejarah secara empati. Kemudian, KPS sesuai diaplikasikan dalam hampir semua situasi, iaitu dalam pengajaran dan pembelajaran.
Penerapan KPS ini juga membantu guru menghidupkan lagi suasana pembelajaran sejarah yang sekaligus boleh meningkatkan minat murid dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Ini juga membolehkan murid menjadi lebih kritis, kreatif dan inovatif. Akhir sekali, asas kemahiran pemikiran sejarah ini perlu dikuasai oleh murid pada peringkat sekolah rendah lagi. Seterusnya kita pergi kepada asas kemahiran pemikiran sejarah, iaitu yang pertama, elemen asas sejarah. Dalam elemen asas sejarah terkandungnya yang pertama, tokoh, tempat, peristiwa, masa ataupun tarikh. Yang kedua ialah konsep masa. Dalam konsep masa terdapat seperti tempoh, jarak masa, tarikh spesifik. Yang ketiga, susunan masa. Susunan masa ini seperti awalan perkembangan dan akhiran. Yang kedua, mengukur dan mengira kalender masa. Keempat, konvensi masa, iaitu membuat interpretasi garis masa. Kemudian, yang kedua, menerangkan perubahan dan kesinambungan dalam urutan masa. Yang kelima, isu dan masalah masa lalu. Pada bahagian ini, terdapatnya yang pertama, mengkaji sebab musabab. Kedua, melihat perubahan dan kesinambungan. Yang ketiga, melihat sebab dan akibat. Yang keenam, perbandingan masa lalu, iaitu mencari persamaan. Yang kedua, dan mencari perbezaan. Yang seterusnya, ketujuh, imajinasi dan empati, iaitu imajinasi secara visual, mengembangkan kreativiti, imajinasi berdasarkan perasaan. Seterusnya yang ke-8, iaitu mencari sumber. Mencari sumber ini seperti kaedah mencari sumber, mengenal pasti sumber, dan akhir sekali menggunakan sumber. Yang ke-9, signifikan bukti, iaitu tarikh berlaku, tokoh yang terlibat, peristiwa yang berlaku, lokasi ataupun tempat peristiwa berlaku, dan akhir sekali bagaimana perkara itu berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Fakihah binti Muhammad Azwi dari unit Sejarah 2. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kemahiran kreatif dan inovatif. Okey, mula-mula sekali, apa itu kreativiti? Menurut Majaro pada 1992, kreativiti ditakrifkan sebagai satu item ataupun satu proses pemikiran yang mendorong dalam merealisasikan idea yang baru. Maknanya kreativiti itu adalah satu item untuk menghasilkan idea yang baru. Okay. So secara rumusannya, maknanya kreativiti ni sangat penting untuk dalam memproseskan atau menghasilkan idea yang baru. Okay. Selain itu, kreativiti juga ditakrifkan ataupun didefinisikan sebagai original, berkaitan produk yang bermanfaat ataupun prosedur menghasilkan idea yang baru. Maknanya kreativiti itu adalah merupakan satu item, satu subjek yang original ataupun produk untuk menghasilkan idea yang baru. Selain itu, Nystrom juga Nystrom pada 1979 juga telah menyatakan bahawa kreativiti juga sebagai sebuah penemuan yang baharu di mana ia menunjukkan ke arah yang lebih realiti. Selain itu, Manford dan Gustafsson juga pada 1998 juga menyebut kreativiti itu adalah sebuah ataupun suatu penghasilan produk-produk yang dihargai oleh masyarakat. Di samping itu juga, kreativiti ini juga ditakrifkan sebagai suatu kebolehan yang mewujudkan sesuatu yang baharu, iaitu dari ada kepada ada. So that means
Kreativiti ni macam sesuatu dia mengimprovekan idea lama kepada idea yang baru. Selain itu macam mewujudkan something yang tak ada kepada ada. Selain itu, kreativiti juga melibatkan keupayaan minda untuk memberi beberapa alternatif yang tidak terkongkong dari kebiasaannya. Selain itu, kreatif juga berasal dari perkataan Latin iaitu cariare yang bermaksud membuat. Selain itu, kreatif juga terdapat juga dalam bahasa Inggeris iaitu berbunyi created atau cipta. Selain itu, kreatif juga dapat didefinisikan sebagai keupayaan seseorang untuk melihat sesuatu dari pelbagai sudut atau perspektif yang lebih luas. Okay, next. Okay, seterusnya saya akan membentangkan atau membincangkan mengenai apa itu inovasi. Inovasi merupakan salah satu kaedah untuk mencari jalan supaya menghasilkan produk ataupun perkhidmatan yang lebih baik, sama ada melalui pengubahsuaian ataupun penambahbaikan. Maknanya inovasi itu macam dia mencari jalan keluar kepada sesuatu masalah itulah. Sebagai contohnya, kalau kita boleh tengok kalau kita tengok phone lama tu, dia mula-mula berat kan, tapi kalau tengok dari zaman sekarang ni, phone sekarang ni dia menjadi lebih ringan dan jadi lebih nipis dan juga senang untuk orang ramai bawa ke mana-mana saja. Okey, itu merupakan salah satu contoh inovasi. Okey, inovasi juga adalah salah satu hasil cetusan idea-idea peningkatan kualiti dan produktiviti. Okay. Inovasi juga boleh merakumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan produser, kaedah dan cara bekerja maupun pengenalan teknologi baru. So that's mean inovasi ni dia macam melibatkan semua faktor, sama ada dari sistem pembelajaran kita ke, produser, kaedah, cara guru-guru bekerja ataupun maupun pengenalan teknologi yang baru. Okay. Kreativiti adalah memikirkan idea-idea yang baru, manakala inovasi adalah melaksanakan idea-idea yang baru. Maknanya kreativiti ni adalah memikirkan idea yang baru, manakala inovasi ni adalah melaksanakan idea-idea yang baru. Okay. Sebagai konselor ataupun jurulatih mentor, model untuk diikuti dapat mengembangkan sikap kreatif dan inovatif di kalangan ahli organisasi dengan memberikan mereka peluang untuk menilai proses kerja masing-masing dan mereka bentuk pekerjaan bagi memudahkan lagi sikap kreatif dan inovatif perlu digalakkan oleh pemimpin. Maknanya sebagai seorang kaunselor ke, jurulatih ke, mentor ke, bahkan cikgu perlu menggalakkan lagi orang ramai supaya bersikap kreatif dan inovatif supaya dapat memudahkan lagi pekerjaan ataupun dapat memantapkan lagi dari segi hasil pekerjaan itu. Okay, next. Okay. Seterusnya, Ivory Taylor pada 1959 pula membuat analisis ke atas 100 definisi kreativiti dan mengklasifikasikannya kepada 5 peringkat, iaitu peringkat ekspresif, peringkat produktif, peringkat inventif, peringkat inovatif dan peringkat emergentif. Okay, next. Okay. Dalam organisasi sebuah sekolah, kreativiti dilihat sebagai satu kuasa ataupun force yang penting bagi mencorakkan perkembangan kreativiti dalam pengurusan sekolah. Menurut kata-kata itu dinyatakan oleh Abdul Rahim
Abdul Rashid pada 2002. Maknanya kreativiti ini merupakan satu kuasa yang ataupun suatu item yang penting untuk mencorakkan perkembangan dari segi pembelajaran di dalam bilik darjah maupun dari perkembangan sekolah. Okey, seterusnya pengurusan organisasi sekolah perlu kreatif bagi menjadikan sebuah sekolah organisasi pembelajaran yang dinamik untuk mengembangkan pengetahuan yang baru. Selain itu, budaya saintifik, penyebaran teknologi maklumat dan membangunkan potensi manusia. So, that means pihak sekolah juga perlu kreatif untuk menghasilkan idea yang baru, lebih kreatif dan inovatif supaya dapat mengembangkan pengetahuan yang baru dari segi budaya saintifik ke penyebaran internet, dari penyebaran teknologi maklumat maupun pembangunan potensi murid-murid. Okay. Selain itu, sekolah juga mempunyai cabaran dalam era perubahan ekonomi, revolusi pengetahuan dan informasi maklumat memerlukan sekolah mengadaptasikan pelbagai perubahan yang berlaku. Kata-kata ini dikata oleh Harman pada 1998. Maknanya kalau kita boleh tengok pada era zaman sekarang ni, zaman semakin berubah dan sekolah juga memerlukan teknologi kerana untuk memudahkan lagi dari segi pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Okey. Dan itu juga merupakan salah satu cabaran kerana guru dan murid perlu adapt dari segi pelbagai perubahan yang akan berlaku pada masa hadapan. Wawasan dan misi sekolah perlu bersifat kreatif bagi menjadikan sekolah organisasi pembelajaran yang berkesan dan progresif. Kata-kata itu dikata oleh Wall pada 1999. Okey. Selain itu juga Fransman pada 1999 juga berkata pengurusan perubahan memerlukan organisasi sekolah memantapkan lagi wawasan organisasi yang mampu membawa dan menjadikan sekolah sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu, pengetahuan selain itu menjadi pusat perkembangan ilmu dan menyuburkan pemikiran kreatif untuk perubahan sosial, teknologi dan membentuk masyarakat berpengetahuan. Okey, next. Okey, dalam slide ini kita dapat lihat langkah dan strategi penting bagi mencetuskan kreativiti dalam organisasi sekolah. Okey, terdapat 6 iaitu yang pertama adalah mewujudkan persekitaran untuk perkembangan kreativiti. Yang kedua adalah menggalakkan perkembangan idea dan pendapat sama ada pendapat murid maupun guru-guru. Selain itu pengaliran dan kebebasan maklumat untuk mendorong kreativiti. Yang keempat adalah membina suasana dan iklim organisasi tempat kerja yang menggalakkan kreativiti dan inovatif. Membentuk struktur kreatif bagi menyelesaikan masalah. Selain itu, memperkembangkan pemikiran kreatif dan inovatif kepada tindakan. Okey, next. Okey. Dalam slide ini terdapat beberapa jenis kreativiti berikut yang menunjukkan perbezaan dari segi proses kreativiti ekspresif, iaitu ekspresi yang berlaku secara bebas di mana originality dan kualiti tidak dipentingkan. Dalam kurungan, contohnya cap jari kanak-kanak. Okay. Seterusnya adalah creativity technical, iaitu kecekapan bagi menghasilkan sesuatu produk yang baru. Maknanya menghasilkan sesuatu yang baru, sebagai contohnya membuat violin. Okay. Seterusnya adalah creativity inventive, iaitu reka cipta baru yang dihasilkan seperti penemuan telefon,
bimbit dan penulisan novel. So that means kreativiti inovatif ni akan menghasilkan sesuatu yang baru dari idea lama, akan menghasilkan idea yang baru. Okay. Kreativiti inovatif iaitu kefahaman dan modifikasi andaian asas dan prinsip-prinsip dengan pendekatan alternatif. Maknanya pendekatan alternatif tu cara jalan lain lah. Okay. Akhir sekali adalah kreativiti imaginatif, iaitu kreativiti yang kompleks dan bentuk yang jarang berlaku, yang boleh merintis perubahan keseluruhan prinsip atau andaian yang paling asas dan di peringkat abstrak. Okay. Seterusnya, akhir sekali adalah kenapa perlu berfikir secara kreatif dan inovatif. Adalah terdapat beberapa kebaikan kenapa kita perlu berfikir secara kreatif dan inovatif. Pertama adalah menjimatkan kos. Maknanya kita tidak mengeluarkan kos dari segi wang, masa ataupun tenaga kerja. Okay. Selain itu dapat meningkatkan kualiti pekerjaan, kualiti dari segi pemikiran. Selain itu dari segi pembelajaran di dalam kelas. Selain itu dapat meningkatkan prestasi murid-murid, bahkan prestasi sekolah. Memudahkan kehidupan. Seterusnya, kreatif dan inovasi boleh meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam melalui penyediaan produk dan perkhidmatan yang inovatif dalam kurungan memenuhi kehendak pelanggan yang berbeza, spesifik dan unik OKU, orang kelainan upaya, wanita, ibu tunggal dan warga emas. Selain itu juga berfikir secara kreatif dan inovatif ni juga dapat menjimatkan kos penyediaan perkhidmatan secara dari segi perkhidmatan penggunaan sumber input yang lebih cekap. Selain itu dapat meningkatkan produktiviti organisasi selain dalam kurungan peningkatan output dan outcome. Okay. Akhir sekali adalah dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam kurungan dalam kurungan pantas, cekap, kurang masa menunggu, mesra pelanggan dan kepuasan pelanggan. Okey. Itu saja dari saya. Okey. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Mazri Konasegren. Seterusnya kita akan melihat tentang pembelajaran berasaskan inquiry. Kemahiran inquiry merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Kemahiran inquiry dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan sikap ingin tahu dalam kalangan murid. Semasa melaksanakan inquiry, murid akan lebih peka terhadap keadaan masyarakat dan persekitarannya. Murid-murid berperanan merancang dan menjalankan aktiviti pembelajaran. Selain itu, mereka akan melibatkan secara aktif untuk mencari dan mengumpul maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti memerhati, mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan, uji kaji dan kaji siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan atau digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja projek, simulasi, lawatan, main peranan dan juga kuis. Kemahiran inquiry digunakan dalam kajian kes bagi membolehkan murid-murid memperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran melalui penaklukan. Kemampuan mencari dan mengumpul maklumat melalui pelbagai aktiviti tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang lebih bermakna dan berkesan. Seterusnya, menerusi kemahiran ini, guru juga boleh berperanan sebagai pembimbing untuk merangsang minta murid menjadi lebih yakin dalam menjalankan aktiviti pembelajaran. Terdapat 5 peringkat dalam kemahiran inquiry seperti berikut. Pertama, mengenal pasti tajuk. Seterusnya, menentukan kaedah, mengumpul maklumat, mengkaji maklumat dan akhir sekali membuat rumusan. Seterusnya, Elvin akan membentangkan tentang
kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, saya Elblin Eniana Perempuan Edward akan menerangkan tentang kemahiran berfikir aras tinggi yang juga dikenali sebagai KBART. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR telah memberi penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi pada tahun 2011. KBART ini merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan serta refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBART ini juga perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk pembelajaran inquiry, penyelesaian masalah dan projek. Seterusnya, guru dan murid pula perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, thinking hats, peta minda dan juga penyawalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan para murid berfikir. Seterusnya, kemahiran berfikir aras tinggi adalah merujuk kepada beberapa kemahiran iaitu kemahiran mengaplikasi, kemahiran menilai, kemahiran mencipta dan juga kemahiran menganalisis. Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap mata pelajaran termasuklah dalam mata pelajaran sejarah. Pertama sekali, kemahiran mengaplikasi. Kemahiran mengaplikasi ini merujuk kepada penggunaan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Manakala, kemahiran menganalisis pula merujuk kepada mencerakinkan maklumat kepada bahagian-bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kaitkan antara bahagian-bahagian berkenaan. Seterusnya, kemahiran menilai pula merujuk kepada membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta membuat justifikasi. Kemahiran yang terakhir iaitu mencipta merujuk kepada penghasilan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan berinovatif.